Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Halo, selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 2, tajuk 5, Air dan Larutan. Di bawah subtajuk 5.2, Larutan dan kadar keterlarutan. Okey, jom kita tengok apa itu zat terlarut, pelarut dan larutan. Pernahkah anda terfikir apa yang akan terjadi apabila gula dimasukkan ke dalam air? Contoh, kita boleh tengok di sini adanya gula, macam-macam jenis, macam-macam saiz. Apabila kita masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Gula akan larut dan akan terhasil satu jenis cecair tanpa warna seperti air, tetapi rasanya manis. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Contoh gula tadi atau garam. Pelarut pula ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. Contoh air tadi. Air boleh melarutkan garam, air boleh melarutkan gula. Air adalah contoh pelarut. Contoh pelarut yang lain, etanol. Larutan pula ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Contoh, gula kita masukkan ke dalam air, gula larut. Dia akan membentuk larutan gula atau kita panggil sebagai air gula. Sama juga untuk garam. Apabila kita masukkan ke dalam air, garam akan larut dalam air, membentuk larutan garam. Jadi, larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut, contoh gula atau garam tadi, melarut di dalam pelarut, iaitu contohnya air. Di sini kita tengok contoh dalam bentuk gambar. Gula ialah contoh zat terlarut. Air pula ialah contoh pelarut. Apabila kita larutkan gula ke dalam air, kita akan dapat hasilkan satu larutan, iaitu air gula. Air gula yang dihasilkan ialah contoh larutan. Ingat ya, gula ialah contoh zat terlarut, air ialah contoh pelarut. Apabila gula larut ke dalam air, ia akan menghasilkan air gula, iaitu sejenis larutan. Larutan pula kita boleh kelaskan kepada 3, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Kuantiti zat terlarut yang terdapat dalam sesuatu larutan akan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Larutan yang kita hasilkan boleh dikelaskan sebagai larutan cair ataupun kita panggil sebagai dilute solution, larutan pekat ataupun concentrated solution, dan satu lagi larutan tepu yang kita panggil dengan istilah saturated solution. Di sini kita tengok jadual yang menunjukkan perbandingan antara jenis larutan cair, pekat dan tepu. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Larutan cair. Larutan cair sebenar ialah larutan yang mempunyai kuantiti zat terlarut yang sedikit di dalam pelarut. Dia boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Manakala kita tengok larutan pekat. Larutan pekat mempunyai kuantiti zat terlarut yang banyak di dalam pelarut. Bermaksud kita boleh melarutkan hanya sedikit saja lagi zat terlarut. Manakala larutan tepu pula ialah larutan yang mempunyai kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut.
Dan kita tidak boleh melarutkan zat terlarut lagi. Dan dia akan menghasilkan mendakan. Ini kita boleh tengok mendakan. Larutan tepu akan terhasilnya mendakan sebab kuantiti zat terlarut yang kita masukkan sudah berlebihan dalam pelarut. Contohlah, ni untuk kita faham konsep cair, pekat dan tepu. Contoh dalam kelas kita boleh muat untuk 30 murid. Larutan cair ialah dalam kelas tu hanya ada sedikit, contoh 5 murid. Bermaksud kita masih boleh menambah banyak lagi murid ke dalam kelas kita. Okey, untuk larutan pekat pula, contoh tadi, satu kelas boleh muat 30 murid. Apa yang terjadi dalam larutan pekat ialah jumlah murid dalam kelas sekarang sudah banyak. Contoh, kita sudah ada 25 murid dalam kelas kita. So, kita hanya boleh tambah sedikit saja lagi murid ke dalam kelas kita. Sebab kalau tidak, sudah tidak muat. Tu bermaksud sedikit sahaja zat terlarut yang boleh larut. Dan untuk larutan tepu pula, contohnya kelas kita boleh muat 30. Sekarang murid kita ada 35. Apa yang terjadi? Kelas kita hanya boleh muat 30. Kita ada 35 murid. So, apa yang terjadi? 5 murid sudah berlebihan terpaksa berada di luar kelas. Inilah yang terhasilnya mendakan. Okey, saya harap dengan contoh kelas, suasana dalam kelas, anda mudah untuk nak faham tentang konsep larutan cair, pekat dan tepu. Seterusnya kita tengok perbandingan antara jenis larutan dari segi gambar rajah. Kita tengok air ialah contoh pelarut. Okey. Garam, kuprum 2 sulfat adalah contoh zat terlarut. Kuprum 2 sulfat ni sebenar garam ni adalah berwarna biru muda. Apabila contoh satu spatula ataupun satu sudu garam, kuprum 2 sulfat dilarutkan ke dalam air, apa yang terjadi? Akan membentuk satu larutan cair. Bermaksud larutan tersebut boleh melarutkan lebih banyak zat terlarut lagi. Dan warna yang terhasil ialah warna biru muda. Manakala apabila kita tambah sebanyak 2 spatula garam kuprum 2 sulfat, iaitu zat terlarut ke dalam kuantiti air yang sama, iaitu pelarut, kita akan dapat menghasilkan satu larutan pekat. Di mana larutan ni boleh melarutkan hanya sedikit lagi zat terlarut. Dan warna yang terhasil sebenarnya dia akan jadi biru yang semakin gelap. Okey, apabila kita tambah pula 3 spatula atau 3 sudu garam kuprum 2 sulfat ke dalam air isi padu yang sama, kita akan dapat menghasilkan satu larutan tepu di mana kita tidak boleh melarutkan walaupun sedikit lagi zat terlarut. Warna larutan kuprum 2 sulfat yang terhasil juga adalah biru yang lebih gelap. Seterusnya kita tengok larutan dan ampaian. Apabila dua bahan dicampurkan untuk menghasilkan campuran, larutan atau ampaian akan terhasil. Apa beza di antara larutan dan ampaian? Okey, kita tengok takrifan dia. Larutan sebenarnya ialah campuran jernih. Saya ulang balik. Campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut. Contohnya gula. Apabila zat terlarut, contohnya gula, larut di dalam pelarut. Itu kita panggil sebagai larutan. Iaitu air gula ataupun larutan gula tadi warnanya jernih. Larutan kuprum sulfat ataupun larutan kuprum 2 sulfat. Dia berwarna biru tapi campuran yang terhasil masih jernih. Sebab tu kita panggil sebagai larutan. Okey, seterusnya ampaian. Ampaian pula ialah campuran keruh. Okey, saya ulang sekali lagi.
campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. Zat terlarut contohnya di sini kita guna kapur. Apabila kita masukkan ke dalam air, kita kacau, kita akan dapat menghasilkan satu campuran yang keruh. Bermaksud ada zat terlarut yang tidak larut dalam air tadi. Iaitu kapur. So, ni kita panggil sebagai ampaian. Kita tidak panggil sebagai larutan. Di sini kita tengok rajah dia. Larutan kita akan dapat hasilkan campuran yang jernih. Manakala ampaian akan menghasilkan satu campuran yang keruh. Larutan ialah campuran yang jernih. Manakala ampaian ialah campuran yang keruh. Dan ampaian apabila kita biarkan untuk satu jangka masa tertentu, dia akan termendak. Ni, termendak. Okey, zat-zat terlarut yang tidak larut tadi akan termendak di dasar. Contoh kita tengok di sini, air sungai. Air sungai sebenarnya dia merupakan campuran air, pasir yang tidak bercampur dengan sekata. Apabila kita masukkan air sungai ke dalam bekas, kita biarkan, kita akan dapati tanah yang tidak larut tadi akan termendak. Ini kita panggil air sungai adalah contoh ampaian sebab dia merupakan campuran yang keruh. Jom kita tengok perbezaan antara larutan dan ampaian. Kita tengok yang pertama, larutan. Larutan ialah campuran yang jernih. Kerana zat terlarut larut di dalam pelarut. Tetapi ampaian ialah campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. Okey, contoh tadi larutan garam. Contoh ampaian air sungai. Okey, kita tengok yang kedua. Saiz zarah-zarah zat terlarut yang halus di dalam larutan menyebabkan cahaya dapat menembusi larutan. Tetapi untuk ampaian, saiz zarah-zarah ampaian terlalu besar menyebabkan cahaya tidak dapat menembusi ampaian. Seterusnya, kita tengok yang ketiga. Larutan tidak akan meninggalkan sebarang sisa ketika kita buat proses penurasan ataupun ketika kita turas. Larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Manakala ampaian meninggalkan sisa apabila dituras. Ini contoh kita boleh tengok sekiranya kita jalankan eksperimen nak menentukan sama ada cahaya boleh menembusi ataupun tidak, campuran tadi sama ada dia larutan atau ampaian. So, kita akan dapati sekiranya larutan, cahaya akan dapat menembusi dan kita boleh lihat cahaya pada skrin putih. Manakala apabila ampaian pula, kita letakkan di sini contohnya air sungai tadi. Apabila kita gunakan lampu suluh, kita akan dapati cahaya daripada lampu suluh tidak dapat menembusi. Bermaksud tidak akan terhasil cahaya pada skrin putih. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua untuk menunjukkan apa yang terhasil selepas dituras. Untuk campuran jenis larutan, apabila kita turas, dia tidak akan meninggalkan sebarang sisa. Manakala untuk ampaian, contoh kita letakkan air sungai di sini, kita akan dapati dia akan meninggalkan sisa apabila kita turas. Bermaksud sisa akan terlekat di bahagian atas sini. Saya harap anda faham macam mana kita nak bezakan di antara larutan dan ampaian. Larutan.
Larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata di dalam pelarut. Larutan akan sekata dari segi warna dan rupa bentuk dalam semua bahagian larutan. Contoh, kita ada hablu ataupun garam, kuprum 2 sulfat. Yang tadi saya sebut dia berwarna biru. Apabila kita letakkan ke dalam air, kita kacau, hablu ataupun garam kuprum 2 sulfat akan larut dalam air secara sekata. Dan kita akan dapati warnanya adalah sekata. Dan apabila kita biarkan lama pun, dia tidak akan terhasilnya mendakan. Inilah kita panggil sebagai larutan. Di sini kita boleh nampak tone warna biru yang berbeza. Ini berdasarkan kuantiti kuprum 2 sulfat yang kita masukkan. Sekiranya kita masukkan banyak, larutan yang lebih pekat, dia akan jadi semakin gelap warnanya. Okey, kita tengok sedikit penerangan dia. Walaupun campuran air dan hablu kuprum 2 sulfat menghasilkan larutan yang berwarna, tapi warna campurannya adalah seragam menyebabkan larutan tersebut kelihatan jernih. Saiz zarah-zarah zat terlarut yang sangat kecil menyebabkan cahaya boleh menembusi larutan sekiranya kita buat eksperimen seperti yang saya tunjukkan tadi. Hal ini menyebabkan larutan tidak akan meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Okey, manakala ampaian pula, kita tengok ampaian kelihatan keruh kerana terdapat zat terlarut yang tidak melarut di dalam pelarut. Contoh serbuk kapur yang tidak larut di dalam air sungai. Okey, tanah liat ataupun tanah tidak larut di dalam air. Saiz zarah-zarah ampaian yang terlalu besar akan menghalang cahaya menembusinya. Sekiranya kita buat eksperimen seperti mana yang saya tunjukkan tadi, bermaksud cahaya tidak akan menembusi dan tidak akan terhasil pada skrin putih. Okey, seterusnya kita tengok ampaian akan mendak di dasar jika kita biarkan seketika dan akan meninggalkan sisa apabila kita turas. Untuk mengingat ampaian tu adalah satu campuran yang keruh, saiz zarah-zarahnya besar menyebabkan cahaya tidak boleh menembusinya. Dan yang ketiga, kita kena ingat kalau kita biarkan dia akan termendak, iaitu zat-zat terlarut yang tidak larut tadi akan termendak. Dan sekiranya kita turas, dia akan meninggalkan sisa. Ini contoh eksperimen untuk membezakan di antara larutan dan ampaian. Cahaya boleh menembusi. Apabila suluh, cahaya boleh menembusi sesuatu larutan, tetapi apabila disuluh untuk sesuatu ampaian, cahaya tidak dapat menembusi. Contoh 3 ada di sini larutan, koloid dan juga ampaian. Kita tengok larutan dan ampaian. Larutan dia boleh menembusi, tetapi ampaian tidak dapat menembusi. Sebab saiz zarah-zarahnya adalah terlalu besar. Kita tengok rajah ni pula, larutan adalah sesuatu campuran yang jernih. Tetapi ampaian adalah sesuatu campuran yang keruh. Di mana apabila kita biarkan seketika, apa yang terjadi akan terhasilnya mendakan. Iaitu zat-zat terlarut yang tidak larut tadi akan termendak di dasar. Contoh kita tengok ampaian, air berlumpur. Kita biarkan seketika, lumpur akan mendak di dasar. Bermaksud air berlumpur ni merupakan contoh ampaian. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.